Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada sahabat-sahabat TV yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarokai fadaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah azluha sabitun wa farmuha fis sama tukti ukulaha kulahinin bi ismi rabbiha wa yadhu wa asala linnasil alahum yatazakkarun. Menceritakan tentang ayat pokok yang bermula daripada sebiji benih. Akarnya teguh, batangnya menjulang ke langit dan memberi buah seizin Rabbnya setiap musim. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh semua sahabat. 5 orang sahabat menceritakan bagaimana hikmah, bagaimana ajaibnya bersedekah. Dan bagaimana bukan saja manusia tapi pokok yang baik tadi bersifat memberi buah kepada si pemakan. Jadi pada hari ini izinkan saya untuk berkongsi sebuah cerita benar yang namanya saya ubah. Dia menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi yu'minuna amwalahum fi sabilillah kamalin habbatan abatat fi kulli sumbulatin mi'ati habbatin wallahi maafkan saya daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-261 menceritakan tentang sebiji perumpamaan yang Allah buat pada orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, ibarat sebiji benih di mana padanya tumbuh 7 cabang, di mana setiap cabang tadi terdapat 100 biji. Perumpamaan yang Allah buat ini adalah bagaimana Allah melipat gandakan dengan izinnya dan Allah Maha mengetahui. Berikut ialah ayat yang diajarkan, yang telah dibiasakan kepada kita sejak kecil lagi. Begitu juga pada Ahmad. Ayat tersebut termain-main, terngiang-ngiang di telinganya pada waktu dan ketika beliau menatap tabung masjid di hadapannya. Untuk pengetahuan semua, Ahmad sudah 8 bulan tidak bekerja. Dan sepanjang proses tidak bekerja tadi, Ahmad sentiasa bersedekah kerana yakin tentang ayat tersebut. Tapi pada kali ini hati Ahmad berbelah bagi. Berapa yang sepatutnya aku bagi? Sudah 8 bulan aku memberi, tapi tiada hasil yang aku peroleh. Begitu yang berada di dalam sanubari Ahmad pada waktu ketika itu. Memikirkan ayahnya yang sudah tidak bekerja kerana sakit yang tidak diketahui, Ahmad tidak mampu untuk membawa ayahnya ke hospital. Untuk meneruskan kelangsungan hidupnya selama 8 bulan tadi, Ahmad telah menjual motosikal dan beliau bergerak mencari kerja menggunakan pengangkutan awam. Ya tak apa, kali ini saya cuba lagi. Kalau dulu Ahmad bagi yang biru, kali ini pun Ahmad bagi yang biru, cuma nilainya berbeza, iaitu dulu 50 dan sekarang 1000. Pulang Ahmad ke rumah seperti biasa, dan selepas solat maghrib rutin harian beliau akan makan malam bersama keluarganya. Sedang Ahmad makan, sedang dia berfikir, di mana lagi dia boleh mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan beliau, ijazah sarjana muda. Jangan kata Ahmad memilih kerja kerana Ahmad telah melakukan banyak kerja sebelum ini, tapi pekerjaan tersebut tidak mampu untuk menampung kehidupan keluarganya. Sedang acap Ahmad makan dan berfikir, suara adik Ahmad, Fatin,
Along, bila kita nak makan ayam, Ahmad diamkan. Along, besok cikgu minta yuran. Yang ni cikgu minta yuran wajib je. Ahmad sudah tidak tahan. Dijeritkan adiknya, Fatin, kau ni sekolah apa? Hai minta yuran. Kau nak makan ayam? Kau ingat abang ni dah duit nak jual motor tu dah nak habis. Ayam kau ni dah berapa kali cakap dia sakit, abang boleh belikan Panadol je untuk dia. Ayah Ahmad yang berada pada waktu dan ketika itu hanya mampu diam kerana sudah tidak mempunyai kudrat untuk menenteramkan Ahmad. Ahmad tinggalkan meja dan Ahmad berlalu keluar. Ahmad terus berfikir, di mana cerita-cerita hebat orang-orang yang bersedekah? Solat aku tak tinggal, sedekah aku buat. Di mana cerita-cerita tersebut? Di mana kehebatan-kehebatan bersedekah? Ahmad tidur dalam keadaan yang penuh tanda-tanya dan keesokan harinya kembali dia ke lapangan untuk mencari pekerjaan. Ahmad pergi ke satu kawasan Bandar Baru Bangit untuk memohon pekerjaan. Seperti biasa, Ahmad ditolak. Untuk kali yang keberapa, dia sendiri tidak ingat. Ahmad duduk di tepi jalan, merenung, memandang sebuah bangunan tertulis Aman Palestin. Pada waktu itu Ahmad tidak nampak kata Aman Palestin itu. Tapi apa yang telah menarik perhatian Ahmad ialah apabila seorang lelaki tua memakai baju alam flora, memegang penyapu, menyeluk poket, membawa sebuah envelope dan membuka dengan nilai wang kira-kira RM500 masuk ke dalam Aman Palestin. Dan perbuatan orang tua tadi telah menyentak perasaan Ahmad. Dia tertanya-tanya, apakah orang tua tadi menerima sebanyak itu ke dalam Aman Palestin? Dan beliau terus datang kepada orang tua tersebut dan bertanya, Tuan, bisa saya tanya, tadi awak bawa duit semua tu buat derma kat sini ke? Memang lelaki itu lelaki Indonesia daripada susuk mukanya. Ya, cik nampak seharusnya kalau kita derma tu tangan kanan derma, tangan kiri pun tak tahu. Ni orang lain pun sudah tahu. Jadi Ahmad pun bilang sama wak tersebut, saya sikit-sikit risau cakap orang Indonesia kerana keponakan saya juga masih di sana. Jadi perbualan Ahmad tadi adalah yang paling utama. Soalan yang pertama, kenapa derma banyak sangat wak? Adik, saya kerja untuk gajinya dapat minggu-minggu. Minggu pertama saya bagikan semua di sini sebagai satu rasa terima kasih, syukur kerana saya masih punya keluarga yang sihat di sini. Kalau di Palestin tu bagaimana, cik? Saya di sini menderma untuk mensucikan hati saya dari perkataan, daripada sifat kikir, kedekut dan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah saya buat. Saya pun derma juga, kata Ahmad, tapi mungkin saya mengharapkan ganjaran. Perkara yang membuatkan Ahmad terfikir ialah, jika adik derma sikit mengharapkan ganjaran, itu rasuah namanya. Adakah Ahmad fikir yang Tuhan itu sifatnya seperti manusia, boleh dirasuah, diberi, diharap yang besar? Jadi Allah itu, sumbangan yang kamu beri itu tidak akan sampai pada Allah. Allah itu maha kaya, jadi mengapa dia perlukan wang kamu? Ahmad nekat pada kali ini, dikeluarkan semua wang dalam walletnya untuk diberikan ke Aman Palestin untuk mensucikan pemikiran kotor yang telah dibawa. Pulangnya Ahmad melihat ayahnya sudah terlantar dan dibawa ke IJN untuk melalui proses angiogram kerana masalah jantung tersumbat. Buntunya Ahmad, kelirunya Ahmad
dia sudah tidak fikir tentang ganjaran yang telah diberikan pada amal Palestin. Pada waktu dan ketika itu datang sahabat lama ayahnya yang kebetulan isterinya bekerja di situ. Memandangkan Ayah Ahmad adalah seorang pesara tentera, kesemua kos rawatan ditanggung oleh insurans pesara tentera. Dan Ahmad telah diberikan pekerjaan oleh sahabat ayahnya, memandangkan mereka bersahabat baik sejak kecil. Di sini, seperti rakan-rakan yang lain, cerita ini adalah cerita tentang keindahan sedekah. Kita faham apa yang kita beri akan diberikan ganjaran, tetapi fungsi utama kefahaman tentang sedekah itu adalah untuk mensucikan hati kita. Beruntungnya kita boleh bersedekah, beruntungnya kita kepada orang yang kita beri tadi, kerana diberi peluang untuk kita mensucikan hati kita. Bukan salah sedekah, tapi salah kefahaman dan niat di hati. Saya sudahkan pidato saya dengan hadza wa wirana wa yahfazuna walhamdulillah rabbil alamin, dan selamat malam dan terima kasih.